Baik, seterusnya. Malaysia adalah peserta aktif dalam rundingan perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian Trans-Pasifik CPTPP dan merupakan penandatanganan tetapi masih belum meratifikasikan perjanjian itu. Terdapat gesaan untuk meratifikasikan perjanjian daripada pelbagai pihak. Walau bagaimanapun proses itu dilihat diperlahankan mungkin juga untuk memastikan semua soalan dijawab. Analisis kos faedah CBA yang dijalankan ke atas CPTPP telah dikeluarkan dan ia mengemukakan satu lagi hujah mengapa Malaysia perlu meneruskan proses ratifikasi. Pemeriksaan terhadap laporan itu jelas mendedahkan bahawa terdapat banyak yang boleh diperolehi dengan masuk ke dalam CPTPP. Seperti mana perjanjian perdagangan bebas FTA, akan ada yang menang dan ada yang kalah di peringkat sektor. Bagi mengetahui perincian CBA ini, Harif Ashar Hasnan ada datanya. Baik, Nina dan juga Najib, sudah tentu kalau kita meneliti berkenaan dengan laporan CBA, kos dari segi analisis kos manfaat melibatkan CPTPP yang dikeluarkan oleh MITI, antara perkara yang perlu kita teliti di sini adalah pertamanya adalah dari segi untuk kalau kita melihat 2019, sebenarnya ia melibatkan CPTPP ini buat masa ini ada 11 negara di sekitar lingkaran Pasifik. 13% dianggarkan, ini pada asasnya 2019 kita lihat 13% melibatkan KDNK Global dengan 15% perdagangan global. Tetapi menerusi CPTPP, laporan ini menunjukkan bahawa unjuran peningkatan KDNK dianggarkan 2021 hingga 2030 adalah 56.5 bilion dolar Amerika dengan pertambahan sekitar 1.9% KDNK, sekaligus ianya meningkatkan daripada kadar dasar yang ditetapkan ataupun yang diunjurkan pada tahun 2030. Apabila UK dan juga China, sekiranya UK dan juga China menyertai di dalam CPTPP ini, jika kedua-dua negara ini meratifikasikannya, dianggarkan unjuran KDNK adalah sekitar 125.4 bilion dolar Amerika. Dengan peningkatan kita nampak hampir 2 kali ganda sekiranya kedua-dua negara ini tidak menyertainya adalah 56.5, tetapi jika kedua-dua negara ini menyertainya, UK dan juga China, dianggarkan sekitar 125.4 bilion dolar. Dan seterusnya, antara yang kita boleh teliti juga menerusi perkara ini adalah ataupun analisis kos manfaat ini adalah dari segi lebihan dagangan, di mana dianggarkan lebihan dagangan yang akan dicatatkan adalah pada kadar sekitar 8.5% KDNK pada tahun 2030. Dengan unjuran imbangan dagangan bagi Malaysia sahaja, jika kita sebutkan tadi, kita lihat 53.5 bilion pada tahun 2030, ini adalah dari segi KDNK, dengan 8.5% KDNK sekitar tahun 2030 juga. Dan di mana ideas menerusi analisisnya juga menunjukkan bahawa apabila kita meratifikasi CPTPP ini akan wujud peningkatan sekitar 140,000 lagi peluang pekerjaan baharu akan diwujudkan. Jadi sudah tentu untuk kita meneliti ataupun memahami berkenaan dengan data-data, angka dan bagaimana kita ingin melihat seperti yang Najib ataupun Nina katakan tadi, ada yang menang, mungkin ada yang kalah dan sebagainya. Apa yang perlu kita teliti berkenaan dengan CPTPP ini?